Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Saya harapkan semua dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah hari ini bersama saya Ustaz Hafiz, kita akan belajar mata pelajaran akhlak tahun 4. Diharap semuanya sudah bersedia. Diharap murid-murid dah bersedia dengan buku teks akhlak tahun 4 ataupun e-book akhlak tahun 4 dan juga alat-alat tulis yang berkaitan. Jadi sebelum kita teruskan belajar, kita baca dulu doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini kita nak belajar tajuk baru. Tapi apa tajuknya? Boleh rujuk pada buku teks. Kita nak belajar dalam unit 2 sifat mazmumah, iaitu syarahul kalam. Apa dia syarahul kalam? Sebelum kita tengok lebih lanjut tentang syarahul kalam, kita nak tengok dulu apa yang kita akan dapat dalam tajuk ini. Yang pertama, kita akan dapat menyebut pengertian syarahul kalam. Yang kedua, dapat membaca dalil syarahul kalam. Yang ketiga, menyenarai ciri-ciri syarahul kalam. Keempat, menyenarai cara-cara menjauhi syarahul kalam. Yang kelima, menyenarai akibat syarahul kalam. Dan yang keenam, menyenarai fadilat menjauhi syarahul kalam. Okey, sebelum kita tengok pada pengertian syarahul kalam, kita tengok dulu gambar ni. Okey, gambar ni menunjukkan tentang perbualan teks di antara dua orang individu yang menggelakkan kawan mereka yang mendapat nombor 30 di dalam peperiksaan. Ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang ada syarahul kalam, iaitu apa dia? Cakap perkara yang tidak berfaedah. Okey, seterusnya baiklah, sekarang kita nak tengok pengertian syarahul kalam. Apa yang dimaksudkan dengan syarahul kalam? Syarahul kalam ialah suka bercakap banyak pada perkara yang tidak berfaedah. Macam tadi itulah, menggelakkan orang lain, bercakap tentang kelemahan orang lain. Itu adalah perkara-perkara yang tidak berfaedah. Okey, seterusnya kita nak tengok pula pada dalil syarahul kalam. Okey, kalau boleh kita baca sama-sama ya. Baca dalam hati. Dalil ini diambil dari Al-Quran Surah An-Nisa ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tiada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka kecuali bisik-bisikan dari orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat baik atau mengadakan perdamaian di antara manusia.
Dan sesiapa berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah, maka kami akan berikan pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 114. Sekarang kita nak tengok pula pada ciri-ciri syarahul kalam. Ciri-ciri tersebut, yang pertama, berbual-bual kosong. Yang kedua, menggunakan perkataan keji. Yang ketiga, bercakap perkara yang tidak berfaedah. Dan yang keempat, menggunakan bahasa kasar dan tidak sopan. Jadi, kita kena elakkan daripada mempunyai ciri-ciri syarahul kalam ni, iaitu 4 perkara ni. Jika tadi kita tengok ciri-ciri syarahul kalam, sekarang kita nak tengok cara-cara untuk menjauhi syarahul kalam. Yang pertama, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, melakukan kerja-kerja berfaedah. Yang ketiga, terus terang pada perkara benar. Dan keempat, berfikir dahulu sebelum bercakap. Jadi sekiranya dalam diri kita ada ciri-ciri syarahul kalam, kita kena buang jauh-jauh dengan cara 4 perkara ni. Baiklah, seterusnya kita nak tengok akibat syarahul kalam. Yang pertama, mendapat azab. Yang kedua, membuang masa. Yang ketiga, menimbulkan pergaduhan. Yang keempat, dibenci rakan dan guru. Dan kelima, dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Jadi sekiranya dalam diri kita ataupun kita mengamalkan syarahul kalam, inilah akibat dia. Okey, 5 akibat sekiranya kita mengamalkan syarahul kalam. Baiklah, seterusnya kita nak tengok kepada fadilat menjauhi syarahul kalam. Kalau tadi akibat iaitu kesan tak elok sekiranya kita mengamalkan syarahul kalam. Jadi sekarang kita nak tengok pula kesan baik sekiranya kita menjauhi syarahul kalam. Yang pertama, mendapat ganjaran pahala. Yang kedua, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Yang ketiga, disukai rakan dan guru. Keempat, mengeratkan persaudaraan. Jadi, sekiranya kita menjauhi syarahul kalam, inilah kebaikan yang kita dapat. Jadi, oleh itu, kita kena segera membuang ataupun menjauhi syarahul kalam. Ya murid-murid? Baik murid-murid, sekarang cuba kita fikirkan. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Maksudnya, sekiranya kita nak bercakap, kita fikir dulu apa yang nak kita cakapkan. Sebab takut nanti apa yang kita cakapkan menyebabkan ada orang lain yang terasa hati. Kan nanti boleh jadi bergaduh pula. Daripada kita mengamalkan syarahul kalam yang tak elok itu, lebih baik kita amalkan berbudi bahasa dan bercakap dengan sopan. Inilah yang dituntut di dalam agama Islam. Cakap dengan lemah lembut dan bercakap dengan sopan. Tak ada satu pantun Melayu. Yang merah saga, yang kurik kendi, yang indah bahasa, yang baik budi. Ini adalah pantun dulu menunjukkan apa? Menunjukkan sekiranya kita bercakap dengan sopan santun, bercakap dengan percakapan yang lemah lembut, itu adalah gambaran kepada sikap ataupun peribadi seseorang. Jadi, seeloknya kita sebagai orang Islam bercakaplah pada perkara-perkara yang berfaedah dan elakkanlah berbual-bual kosong dan juga berbual-bual tentang perkara-perkara yang tidak berfaedah.
Sekian dahulu daripada saya, Ustaz Hafiz. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari. Semoga apa yang kita belajar hari ini mendapat manfaat kepada diri murid-murid semua. Kita sudahi kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.